Ada orang kata, mata pelajaran STPM ni susah. Betul ke? Baik para pelajar, hari ini cikgu nak kongsikan macam mana kita nak skor mata pelajaran STPM. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua pelajar? Baik, hari ini bersama cikgu lagi dalam slot kaunselor anda Didik TV KPM. Sebelum itu, cikgu seperti biasa nak memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu ialah Muhammad Fazli bin Ahmad. Cikgu ialah guru bimbingan dan kaunseling di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam, Selangor. Baik, para pelajar, seperti yang cikgu bagi tahu tadi, hari ini cikgu nak kongsikan tentang macam mana nak skor mata pelajaran STPM. Sebab apa? Sebab ramai kan bila dapat tawaran ke tingkatan 6, dia mulalah cakap, oh susahlah STPM ni, susahlah nak belajar dan sebagainya. Tapi apa pun yang kita buat, susah ataupun senang, dia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Itu sebab hari ini cikgu pilih satu topik, iaitu macam mana kita nak skor mata pelajaran STPM. Baik, macam cikgu bagi tahu tadi, STPM ni susah ataupun senang. Bila sebut pasal susah ataupun senang, ada 3 perkara yang cikgu nak kongsikan. Okey, baik. Yang pertama, ia adalah bergantung kepada kemampuan individu. Yang ini kemampuan individu ni apa dia? Kemampuan individu ni maksudnya adik-adik, kalaulah kita dah bersedia nak berada di tingkatan 6, tentulah kita dah bersedia dari segala aspek. Macamlah juga kalau katakan kita masih lagi pelajar sekolah rendah. Contoh cikgu bagi, pelajar darjah 2. Ni pelajar darjah 2 ni adik-adik kita ni kan, nak menghafal sifir 2. Susah ke senang? Bagi adik-adik pelajar tingkatan pelajar darjah 2 ni, dia memanglah susah nak menghafal walaupun setakat sifir 2. Tapi dengan latihan, dengan apa orang kata, dengan kerja rumah yang dibuat, kemudian ada panduan daripada guru, maka sifir 2 itu menjadi mudah. Samalah juga keadaannya walaupun kita sudah berada di tingkatan 6 nanti, maksudnya susah ataupun senang itu bergantung kepada individu. Kalau katakan para pelajar STPM tu susah, memanglah dia akan jadi susah. Tapi ada perkara yang para pelajar perlu buat, iaitu kena latih, kena belajar, kena konsisten dengan apa yang cikgu ajarkan nanti. Baik, jadi susah ataupun tidak bergantung kepada individu itu sendiri. Jadi para pelajar janganlah cakap susah dulu. Kita cuba dulu, masuk dulu tingkatan 6, kita belajar dulu, kemudian kita cuba untuk memperbaiki diri kita. Kalau ada mana-mana yang terkurang, kita cubalah untuk perbaiki supaya kita dapat mengatasi kesusahan itu. Dekat sini adik-adik, kalau nak tengok kan para pelajar kan, kita kena pastikan bahawa kita perlu bersedia untuk mendapatkan apa orang kata, perasaan ataupun feel yang baik apabila kita berada di tingkatan 6. Okey, baik. Yang kedua, adik-adik ataupun para pelajar yang masuk ke tingkatan 6, adakah betul-betul fokus ataupun tidak apabila berada di tingkatan 6 itu sendiri? Yang ini nak kata fokus ataupun tidak, kena tanya pada diri sendiri. Sebelum kita kata susah ataupun tidak susah ni, adik-adik kena tengoklah, para pelajar kena tengok apabila kita masuk ke dalam kelas, apabila kita belajar di dalam tingkatan 6 tu sendiri, adakah kita betul-betul fokus dengan pengajaran oleh cikgu. Yang ni kena pastikan kita betul-betul fokus adik-adik, para pelajar. Sebab kalau kita buat kerja tak fokus, macam mana? Memanglah akan jadi pelbagai masalah di kemudian hari nanti. Sebab kita tidak fokus dan kita tidak betul-betul memberikan tumpuan kepada pelajaran. Sebab STPM ni ialah mata pelajaran yang orang kata selepas tamat saja tingkatan 5, kemudian kita sambung ke peringkat STPM, dan di peringkat STPM ni sudah tentulah kaedah belajarnya, subjeknya, peraturannya, perkara-perkara yang kita belajar adalah perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang masih lagi ada kesinambungan daripada tingkatan 5, tapi perlu ada perkara-perkara yang ditambah, yang perkara-perkara yang lebih mendalam. Ini biasalah apabila kita masuk saja ke tingkatan menengah yang lebih tinggi, maka belajar pun semakin susah. Jadi kena fokus, kena ambil tahu, kena ambil peranan apabila kita berada di dalam kelas. Okey, dah 2 yang cikgu bagi tahu pada pelajar. Yang pertama tadi cikgu ulang semula, iaitu bergantung kepada pemikiran individu. Kemudian yang kedua, kita kena fokus di dalam kelas. Baik, yang ketiga, susah ataupun tak ni sebenarnya adik-adik ataupun para pelajar, kita belajar kena ada strategi. Yang ni cikgu akan ceritakan secara lanjut tentang strategi belajar
di tingkatan 6 ataupun cara macam mana kita nak skor mata pelajaran STPM. Kerana STPM ni adik-adik, para pelajar, walaupun dia hanya 4 mata pelajaran sahaja, okey, walaupun 4 mata pelajaran sahaja, tetapi dia perlu ada cara belajar yang betul kerana dia dahlah STPM ni dahlah sekejap kan. Hanya 3 semester saja, kemudian kita nak lalui pelbagai peperiksaan, ada ujian dan sebagainya, masa pula pendek. Jadi adik-adik kena ada strategi, para pelajar kena ada strategi. Kita kalau main bola pun nak menang kena ada strategi, betul tak? Kan? Maknanya kita nak score gol tu kena ada strategi. Samalah juga dengan belajar, perlu ada strategi. Malah belajar ini para pelajar, dia ialah satu proses. Bila sebut saja pasal proses, maksudnya dia ada pelbagai ataupun ada macam-macam perkara yang perlu kita buat untuk kita sampai ke puncaknya. Jadi susah ataupun tidak, para pelajar kena nilai sendiri adakah susah dan senang ni sebenarnya memang kena hadapi sebab kita dah pilih untuk masuk ke tingkatan 6 dan belajar di peringkat STPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid, apabila kita dapat keputusan yang tak berapa baik pada semester 1, semester 2, jangan lupa satu perkara yang cikgu nak bagi tahu ni. Okey, apa dia? Apa dia agaknya? Yang ni para pelajar kena ingat bahawa ambillah peperiksaan ulangan. Bila dah tahu keputusan kita tak berapa baik, tak berapa cantik, ambillah keputusan untuk membuat peperiksaan ulangan. Okey, periksa ulangan ni nanti mulalah kawan-kawan cakap, kau repeat. Jadi nampaknya keputusan tak baik lah tu. Jangan. Sebenarnya anak-anak pelajar cikgu juga ada je yang dapat B tapi masih lagi mengulang. Kenapa mengulang? Sebab dia nak dapat A. Yang tu. Makna kata peperiksaan ulangan ni tidak semestinya untuk pelajar-pelajar yang gagal saja. Yang gagal dah tentulah. Yang gagal ni dapat C, dapat D, dapat F, memang wajib mengulang. Tapi kalau dapat B, nak mengulang tak ada masalah sebab ada kemungkinan para pelajar boleh dapat lebih baik selepas itu. Ini yang dikatakan baiknya peperiksaan ulangan untuk pelajar-pelajar lepasan STPM. Nak skor, kita nak skor mata pelajaran tadi, nak skor mata pelajaran tu, nak bagi cantik semua subjek, kita buat peperiksaan ulangan. Memanglah kena bayar, tak apa, tak ada masalah. Sebab itu ialah peluang masa depan kita. Peluang masa depan kita. Cikgu dah cakap awal para pelajar kena buat yang terbaik untuk STPM ni sebab inilah peluang untuk kita berjaya pada masa hadapan. Baik. Apabila sebut tentang peperiksaan ulangan ni macam saya bagi tahu tadi, kalau kita dapat C, kalau kita dapat C tolak, kalau kita dapat D dan G, F, kenalah buat ulangan supaya keputusan kita nanti akan dapat keputusan yang terbaik. Para pelajar kena buat yang terbaik untuk STPM ni sebab inilah peluang untuk kita berjaya pada masa hadapan. Jadi gunakan peluang ini untuk kita buat dan kita ambil peperiksaan ulangan itu supaya akhirnya nanti keputusan peperiksaan kita akan jadi lebih baik. Jadi itu antara teknik ataupun tips macam mana kita nak skor mata pelajaran STPM kita. Kan? Untuk peperiksaan ulangan ni para pelajar, saya suka ingatkan bahawa pada semester 1 kalau kita tak dapat keputusan yang baik, kita masih lagi boleh ambil peperiksaan ulangan. Itu untuk semester 1. Kalau semester 2 dapat juga keputusan yang tak berapa baik, boleh juga ambil peperiksaan ulangan. Tapi untuk semester 3 para pelajar, tolong dan tolong. Tu berapa kali tolong tu? Tolong buat yang terbaik kerana semester 3 kita tak boleh ambil peperiksaan ulangan. Cuma kita boleh buat semakkan semula untuk mata pelajaran itu. Jadi semester 1 kalau kita dapat tak berapa baik, kita boleh mengulang. Semester 2 tak berapa baik, boleh juga mengulang. Sem 3 kita perlu buat yang terbaik walau apa pun halangan sebab kita hanya boleh membuat semakkan sahaja. Jadi adik-adik para pelajar kena buat peperiksaan ulangan sekiranya para pelajar tidak puas hati dengan apa keputusan yang para pelajar dapat pada semester 1 dan semester 2. Okey,
Antara yang istimewa di tingkatan 6 ialah ada kerja kursus. Bila sebut kerja kursus ni macam tak berapa popular sangat. Orang suka sebut apa adik-adik ataupun para pelajar? Orang suka sebut assignment. Ni kalau katakan nak best sikit sebut assignment. Sebenarnya sama je, kerja kursus juga. Baik. Para pelajar, setiap mata pelajaran akan ada kerja kursus. Jadi apabila ada kerja kursus, kenalah buat. Kerja kursus ni seperti yang cikgu dah bagi tahu dulu, para pelajar ataupun di sekolah dia dah diberitahu bahawa kerja kursus ni adalah satu bahagian yang boleh membantu para pelajar untuk dapat markah. Dapat markah. Memanglah kita belajar ni kita nak dapat markah yang lebih kan. Jadi walaupun dia hanya membawa kepada 20 hingga 40% markah, besar tu. Jadi para pelajar kena usaha sehabis baik untuk assignment ni. Jadi macam mana nak usaha sehabis baik untuk assignment ni? Okey, cikgu akan gariskan beberapa perkara mengenai assignment ataupun kerja khusus. Baik, yang pertama, para pelajar kena ikut deadline yang guru berikan. Deadline ni apa para pelajar? Baik, apabila nak buat kerja khusus kan, cikgu sebagai guru bimbingan dan kaunseling, kadang-kadang ada pelajar yang masuk ke dalam bilik bimbingan dan kaunseling, tanya, minta pendapat macam mana nak buat assignment yang baik, macam mana nak buat kerja khusus yang baik. Betul, boleh tanya, tak ada masalah. Tapi yang boleh membantu seboleh-bolehnya adalah guru mata pelajaran itu sendiri. Cikgu ni cuma boleh bagi panduan saja. Aturkan masa, susun masa yang betul, susun masa dengan baik supaya assignment ataupun kerja khusus ini dapat diselesaikan. Kalau boleh, elakkan dulu perkara-perkara yang lain yang tidak penting supaya kita dapat siapkan kerja khusus. Jadi kan, apabila membuat kerja khusus ni yang bila cikgu pastikan ataupun cikgu nampak dekat sekolah, para pelajar dia tak boleh nak bahagikan masa. Nak bahagikan masa ni maksudnya macam mana? Ada perkara-perkara lain yang tidak berapa penting didahulukan. Assignment ni tolak tepi dulu sebab masa panjang lagi. Jangan buat macam gitu. Sebab apa nanti apabila sampai masanya cikgu minta, Ali, cikgu nak pendahuluan kamu. Mana? Bagi kat saya? Dah kita tak dapat nak bagi. Jadi para pelajar kena tengok ataupun kena ikut deadline yang diberikan oleh guru. Kalau guru kata nakkan tajuk pada minggu ini, kita pun bagilah tajuk kepada guru. Tajuk assignment kita lah ataupun tajuk kerja khusus kita tu. Sebab hanya guru mata pelajaran sahaja yang tahu apakah kriteria yang baik untuk kerja khusus yang baik. Okey. Baik, jadi deadline cikgu ni kita kena ikut. Dia minta pendahuluan, kita bagi pendahuluan. Dia minta isi kandungan, kita bagi isi kandungan. Dia minta apa lagi? Dia minta graf dan sebagainya. Kita berilah apa yang cikgu minta berdasarkan kepada tarikh yang cikgu bagi. Kalau kita tertinggal, maka kita tak dapatlah ikut. Kemudian nanti akan melarat sampailah panjang. Tak boleh nak siapkan ikut deadline yang cikgu bagi. Ini banyak aduan daripada guru kan, ada kepada unit bimbingan dan kaunseling. Dia kata ada pelajar ni tak siap assignment, ada pelajar ni tak ikut assignment. Tak apa, sebenarnya kami ni sebagai guru bimbingan dan kaunseling tanya juga kepada para pelajar apakah masalah dan sebagainya. Mungkin ada perkara-perkara yang mengganggu dan sebagainya, tapi kalau tak ada apa-apa yang mengganggu, tolonglah ikut deadline cikgu. Sebab deadline cikgu tu memang dah ikut dah peraturan. Bulan ni kena buat apa, minggu ni kena buat apa, hari ni kena buat apa, supaya pada akhirnya nanti satu masa kita dapat hantar kepada guru satu assignment yang lengkap. Baik, jadi kena ikutlah deadline yang cikgu berikan untuk kerja kursus ni. Baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kalau ikutkan para pelajar kalau ikutkan untuk mendapat markah yang tinggi dalam kerja kursus, ni markah tinggi memang kita semua nak kan, semua suka dapat markah yang tinggi. Kita kena banyak bincang dengan cikgu untuk assignment kita itu. Baik, cikgu ada berbincang dengan cikgu guru kelas, guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Saya tanya dengan cikgu, macam mana nak dapat assignment yang baik? Macam mana nak dapat markah assignment yang baik? Macam mana nak dapat assignment yang memang betul-betul melengkapi apa yang cikgu nak? Baik, dia kata, Cikgu Fazli, sebenarnya para pelajar perlu banyak bincang dengan guru mata pelajaran. Yang tu. Sebab para pelajar ni kadang-kadang dia nak dapat A. Tahu dia nak dapat A, memang nak dapat A, tapi A ini kalau kita tengok markah A tu berapa? Daripada 80 sampailah ke 100 kan?
Jadi daripada situ sebenarnya ada pelajar yang hanya nak dapat A saja 80. Dapat A 80 cukuplah. Jangan adik-adik sebab markah kalau boleh kita dapatkanlah juga A yang berkualiti. Nak dapat A tu biarlah dapat A 98. Dapat A 99. Dapat A 100 boleh ke tak sebab perfect sangat tu kalau dapat 100 kan, tapi terpulang kepada cikgu yang memberi markah nanti. Tapi saya nak ingatkan kepada para pelajar supaya dapatkanlah A itu A yang betul-betul berkualiti. A ada banyak 80 sampai 100 macam saya bagi tahu tadi, tapi para pelajar kena dapatkan A yang berkualiti, A yang 90, A yang 95, A yang 98, bukan setakat A 80. Apatah lagi kalau adik-adik ataupun para pelajar cuma dapat B. Nak dapat B kan? Jangan, sebab kerja kursus ni kenapa dia menjadi salah satu tips untuk skor mata pelajaran. Kenapa agaknya? Okey, sebab markah diberi oleh guru. Jadi kita kena pandailah berbincang dengan guru untuk kita dapat markah yang mana lebih tinggi dan lebih baik. Itulah sebab cikgu masukkan ke dalam tips skor STPM ni. Sebab guru yang akan memberi markah kerja kursus, walaupun nanti akan disahkan oleh pihak MPM, tapi pemberi markah terbesar ialah guru. Jadi kena ikut apa yang diberikan oleh guru, kena banyak bincang, kena jumpa. Kalau tak tahu, jangan tak tahu, tak tahu, diam sajalah, buatlah carian kat internet. Boleh nak mencari kat internet kan, tapi nanti tak kena pula apa yang cikgu minta. Lebih baik kita berjumpa dengan guru, dah alang-alang kita berada di sekolah ataupun di kolej tingkatan 6. Jadi jumpalah dengan cikgu, bincanglah dengan cikgu supaya markah tu kita dapat markah yang memang betul-betul terbaik, kerana markah kerja khusus ataupun assignment sangat membantu untuk lulus cemerlang dalam mata pelajaran STPM. Ini ialah bonus yang tak ada di mana-mana. Bila kita berada di sekolah, buat assignment dapat markah, masuk dalam markah STPM tu. Wow, ini memang terbaik untuk tingkatan 6 Jadi kenalah kenalah betul-betul buat yang terbaik. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, walaupun cikgu dah sebut ikut deadline, selalu bincang dengan guru, kita jangan bertangguh. Yang ni bertangguh ni memang satu yang orang kata paling popular dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Kenapa? Sebab pelajar-pelajar tingkatan 6 ni kadang-kadang dia ada banyak aktiviti nak diselesaikan dalam masa setahun setengah. Jadi kalau ada perkara-perkara yang kurang penting, saya tak naklah sebut tidak penting, sebab perkara ni bergantung kepada para pelajar kan. Mungkin bagi cikgu tak penting, bagi para pelajar itu adalah penting. Kenalah kita buat penilaian yang sebaik-baiknya supaya kita tidak bertangguh. Yang ni kan, kalau katakan perkara itu tidak berapa penting, adik-adik ataupun para pelajar letak tepi dulu, kita siapkan assignment dulu. Ini antara tips pelajar-pelajar yang berjaya dalam peringkat STPM apabila mereka ini tidak bertangguh. Sentiasa menyiapkan apa sahaja kerja yang diberikan oleh guru dalam masa yang ditetapkan. Okey, kerja kursus ni memang sangat penting, sangat sangat perlu komitmen para pelajar. Jadi kalau para pelajar tak betul-betul untuk atur masa, jadi nanti akhirnya saya takut para pelajar tak sempat nak siapkan. Okey, baik. Itu tentang kerja kursus. Sebagai kesimpulan, untuk skor mata pelajaran STPM, adik-adik ataupun para pelajar perlu merancang dengan teliti untuk dapatkan keputusan yang berkualiti. Okey, jadi cikgu dah bagi pelbagai perkara tadi bagaimana kita nak skor mata pelajaran STPM. Cikgu harap para pelajar boleh ikut dan boleh jadikan sebagai panduan supaya nanti akhirnya mata pelajaran STPM adik-adik ataupun para pelajar itu akan menjadi mata pelajaran yang berkualiti dan juga dapat keputusan yang terbaik. Baik, sebelum cikgu akhiri, cikgu nak juga pesan sekali lagi pada para pelajar semua, kalau ada apa-apa masalah, bincang terus dengan guru bimbingan dan kaunseling. Bincang terus dengan cikgu supaya masalah itu nanti tidak berlarutan dan kita dapat fokus kepada mata pelajaran STPM. Jadi itu sahaja adik-adik dan juga para pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.
TV KPM